Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Saya bersiaran secara live di page saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, di Facebook dan juga di TikTok, iaitu Syafiq.Halim. Di TikTok ni komen dia terlampau laju sangat. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Waalaikumsalam Abang Aidi Putra, Muhammad Rizal, Mim Hamim Dal. Mim Dal. Apa dia tu? Muhammad Fauzan Syafi'i Muhammad Mahmud. Mim Dal. Aduka Bonaka Rono Syarmi M. Said Halang Merah Syukri Yaakob, Aduka Bonaka, Cik Abdullah, Cik Mat, Muhammad Syahrul Hussein, Azmi Samad. Waalaikumsalam. Siapa yang duk biasa tengok di Facebook, lari di Facebook. Di TikTok ni memang duk tahu dah dia ada, dia panggil apa, yang tengok di TikTok. Yang mana selalu di Facebook tu, buka Facebook, share laju-laju. Saiful Irham, Ibrahim Non, Rashid Syed, Jam Jamil, Muhammad bang, Mimha Mimdal, Muhammad Zuhaili Osman, Edan Tanjung Mengkuat. Kalau tulisan senang lah, ada bubuh tulisan tu pening tak nak baca. Abdul Ghani, waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, di Facebook ni dia ada satu button share, tekanlah share bagi sampai ke seantero dunia. Sebab topik ni penting juga sebenarnya. Topik malam ni agak penting juga untuk diketahui oleh ramai orang. Sebab dia adalah satu perkara yang sangat bahaya. Zainata bin Makzin, waalaikumsalam. Hadri Ahmad, waalaikumsalam. Yang di TikTok, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Sebab komen laju sangat, mungkin saya tak sempat. Ini dia tak ada filter bagi jadi slow. Di Facebook dia ada filter bagi jadi slow. Sairiful BBRC, waalaikumsalam. Okey, di TikTok ni dia ada lambang satu anak panah tu. Jadi tekan button share. Seantero dunia lah orang kata, seantero dunia. Daripada Kota Kinabalu, Manji 7. Selamat datang ke live saya. Hari ni dia tenang sikit, dia cool sikit. Hari ni daripada semalam tu, Allah cacam merebak. Saya tengok balik semalam tu, malu tu Megat Fazil, waalaikumsalam. Mak saya tak pernah maki orang. Selama saya duk buat live ni, teguh bertahan, waalaikumsalam. Sama saya duk buat live ni, kira live kali saya maki orang tu tahun 2018. Selepas saya balik PD Siam tu, masuk persatu ni saya tak pernah maki orang. Banyak bersabar daripada memaki kan. Sabar. Tapi bila mereka ni jadi kerajaan, dia jadi baran balik saya. Saya tak pernah, orang kata, duk memaki orang kat dalam Facebook ni. Facebook lah, khususnya di Facebook lah. Di TikTok ni banyak kali kena maki. Sebab mereka banyak di TikTok. View 1.7 okey. Terima kasih Kak. Betul kan lah ni naik 1.88. Okey, entah. Waalaikumsalam kepada sesiapa saja yang memberi salam. Teruskan perkongsian. Video saya di Facebook pun dia tak mau share lah ni. Marah kat saya tu. Z Pilot, waalaikumsalam. Saya ada upload tadi tu, penting juga tu untuk peniaga tu kan. Untuk peniaga perjuangan peniaga kecil dan sederhana, SME. Jadi saya ingat saya nak dapatkan Datuk Rosalie Cik Pin untuk tanya kat dia daripada prosedur peniaga ni lah. Saya tumpu ni peniaga di Kuala Lumpur ni sebab tengok daripada aim peniaga di Kuala Lumpur ni. Waalaikumsalam daripada Bandar Baru Bangi. Terima kasih kerana join live saya. Nurul Safiyah, waalaikumsalam. Ahmad Said, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Sebab saya dah tengok mereka tumpu di peniaga-peniaga di Kuala Lumpur ni. Peniaga-peniaga di Kuala Lumpur ni dia memang masalah dia daripada dulu lagi, apabila Syahidan Kasim dan juga Anwar Musa pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin tu meluluskan satu dia panggil dasar wilayah bebas merdeka.
dasar wilayah bebas berniaga ni. Jadi antara orang yang duk tentang ni adalah pada waktu tu adalah Teresa Kok. Dia Kok menentang. Kan, tuan-tuan boleh tengok sendiri lah handset parlimen, video apa semua macam-macam lah. Dia kata sekali jadi apa, sampah lah, apalah, macam-macam lah kan. Jadi saya duk rasa lepas mereka jadi kerajaan ni, mereka duk aim lah. Peniaga-peniaga yang dulu dapat kebenaran untuk berniaga di bawah apa, wilayah bebas berniaga. Jadi itu adalah tumpuan saya lah. Jadi kalau ada kawan-kawan kita berniaga di Kuala Lumpur, sebab saya pun ada sahabat saya lebih kurang macam keluarga angkat lah. Saya di KL ni tak ada keluarga, mereka angkat saya kan. Ustaz Khalid, adik dia tu, Anas Khalid tu, berniaga juga. Nanti pun saya akan dapatkan info juga daripada dia, tengok ada masalah tak daripada segi berniaga ni dengan urusan-urusan dengan pihak berkuasa tempatan ni. Ada masalah tak? Kalau ada masalah, beritahu saya lah. Tuan-tuan kena bagi feed kat saya ilmu, sebab saya bukannya tahu semua benda kan. Jangan duduk sorang-sorang dalam perjuangan ni. Dia jangan duduk sorang-sorang. Kalau kita kena tindas, jangan kita duduk sorang. Kalau kita duduk sorang tu yang kita semakin ditindas. Daripada Kuantan, Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Bila kita duduk sorang tu, kita ditindas. Jadi kita dapatkan rakan-rakan yang dalam perjuangan, kita sampaikan maklumat kepada dia. Jadi saya pun ada lampirkan saya punya apa nama, grup WhatsApp tu. Terima kasih Abang Jebat, lama tak muncul. Saya add dia naik semalam, dia tak mau naik dalam live saya di TikTok. Dia lah ni, dia tak mau sembang dengan saya dah. Tak apalah, saya merajuk dengan dia, saya tak pi dah Melaka lepas ni. Okey tuan, saya duduk area Teresa Kok sekarang ni kena bagi tahu lah maklumat dalam perjuangan ni dia tak boleh duduk diam. Kena sampai-sampaikan lah. Saya pun ada kat video saya tu, saya ada letakkan saya punya link WhatsApp tu. Lepas letak link WhatsApp tu, engagement tu turun. Kod Facebook dia detect link WhatsApp kot dah. Dia bagi engagement turun. Kan apa tak mau share video saya kan. Tu yang turun engagement tu. Tapi live okey lah, alhamdulillah lah setakat. Grup Telegram ada, tapi link tak boleh nak share sebab dua-dua handphone tengah duduk live. Yang masuk dalam grup WhatsApp, share dalam grup tu. Okey tuan, tu berkaitan dengan isu berniaga lah. Ustaz ni mai dah. Jadi saya block dululah mereka ni. Dia buat akaun baru. Akaun baru pun kena block kan saya. Tapi kalau di Facebook ni dia seronok sebab apa? Di Facebook ni dia ada algoritma dia. Bila kita tak suka orang tu, kita boleh block dia. Kira dia kena tukar lah nombor telefon tu. Nombor telefon, internet semua dia kena tukar. Kalau dia pakai Unify yang sama di rumah dia, dia buat akaun banyak kali pun dia tak boleh main dah masuk dalam akaun saya. And sebab dia ada satu option tu, block account dan juga account yang baru dia akan create. Jadi algoritma dia detect kepada IP yang kawan tu pakai. Terima kasih Abang Jebat. Dan juga dia detect kepada nombor yang diregister dan juga email yang so dia tak boleh masuk dah dalam akaun kita. Macam di TikTok ni susah sikit, jenuh blok. Terima kasih Abang Jebat. Nak kena pergi Melaka juga gaya ni. InsyaAllah. Saya sebab rumah tak dapat cuti senang kan. Ingat ni hujung tahun nak pergi jalan ni Melaka kan, dekat kan Melaka kan. Saya ni suka benda-benda yang sejarah. Okey tuan-tuan, Waalaikumsalam kepada semua sahabat yang memberi salam kepada saya. Salam sejahtera kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, dan kepada rakan-rakan kita yang menyambut hari Christmas, selamat sambut hari Christmas. Hari Christmas. Hari ni kan? Hari ni betul ya? Hari ni aku silap sikit mampu. Dah lah live ni kan, ucap-ucap silap. Saya ni ada masalah, benda lain saya boleh ingat, tapi yang saya tak boleh ingat adalah apa date memang saya tak boleh ingat lah. Hari jadi anak saya pun kalau tuan-tuan tanya memang saya tak tahu. Hari jadi rumah pun dia yang tolong ingatkan kepada saya. Hari jadi mak saya setiap tahun akan ada masalah yang saya lambat wish pada dia. Saya tarikh ni memang sukar untuk saya ingat. Hari raya pun saya tak tahu bila. Bulan puasa pun saya tak tahu. Dia umur punya puasa saya puasa dah. Jadi saya tak pernah ambil tahu pasal date-date ni semua. Jadi betul lah kan hari ni kan. Hari ni kut salah semua. Waalaikumsalam siapa yang memberi salam tu. Betul hari Natal selamat hari Natal ni Christmas lah kan. Jadi selamat hari Christmas kepada rakan-rakan kita yang menyambut hari Christmas lah pada hari ni. Tiba-tiba sekali Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian saudara semua. Hari ni ada topik yang sangat penting untuk kita membicarakan, iaitu politik kalau lebih kepada agama dan juga perkauman. Maka
pasti akan berlakunya kehancuran kepada negara kita. Saya nak take perkataan tu tak boleh, tapi ni nak cerita saya. Kalau saya tahu saudara semua hari ini melihat dalam akhbar-akhbar tempatan banyak dilaporkan berkaitan dengan negara Afghanistan, berkaitan dengan tentera Taliban dan sebagainya. Rupa-rupanya saya ingatkan biasalah dia nak lapor, kita pun bacalah. Rupa-rupanya ada agenda yang tersembunyi. Agenda yang tersembunyi ini saya dapati apabila saya bertemu dengan rakan saya yang dia ni non-Muslim. Non-Muslim, dia cerita kepada saya. Dia kata adanya kegusaran yang timbul dibangkitkan oleh sesetengah pihak dengan mengaitkan cerita di Afghanistan. Kalau memilih Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri nanti, maka Malaysia akan jadi seperti Afghanistan, yang mana orang wanita tidak dibenarkan untuk belajar, yang mana orang wanita tidak dibenarkan untuk bekerja dan sebagainya. Saya tak mau sentuh sama ada itu media barat betul ataupun tak. Saya nak sentuh daripada sudut naratif yang dimainkan di Malaysia. Jadi ini yang saya nak sebut. Jadi nak take perkataan tu tak boleh. Afghanistan, Taliban tak boleh, dia blok. Jadi saya tak mau ambil tahu hak berlaku di luar negara tu pandai-pandai. Yang kita nak tengok adalah dalam struktur negara kita sendiri. Adakah mereka membuat sesuatu perkara ini adalah sesuatu perkara yang baik? Bila mereka bangkitkan berkenaan dengan benda-benda ni, adakah ini adalah satu benda yang fakta ataupun satu benda yang benar? Dalam negara kita tidak ada Afghanistan, ini adalah Malaysia. Tidak ada tentera Taliban dan sebagainya. Jadi siapa yang mereka maksudkan dengan Taliban ni? Dan kenapa mereka cukup suka mengaitkan isu agama dan juga isu kaum? Ini yang saya kadang-kadang kalau orang tanya saya kenapa saya benci sangat kepada parti DAP ni. Saya benci kepada mereka sebab mereka ni tidak tahu benda lain mereka nak sebut ni. Dia dah macam hilang dah. Dia tak tahu apa dia nak sebut. Waalaikumsalam Abang Abdul Wahid. Last kali dia duk main isu kaum dan juga agama. Satu-satunya parti yang terbukti daripada sudut sejarahnya adalah satu parti yang ekstrim dan juga chauvinis adalah parti DAP. Dan saya beritahu kepada saudara semua, PAS ditubuhkan daripada tahun 1951. DAP tak silap saya 1964. Ditubuhkan di Negeri Sembilan. Lupa dah dia punya pengasas tu nama apa. Dia baru meninggal baru ni. Dalam sejarah penubuhan PAS daripada tahun 1951, diasaskan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, PAS tidak pernah terlibat dalam mana-mana rusuhan kaum. Ini tidak ada. Yang melibatkan pertumpahan darah, yang melibatkan kebencian agama. PAS tidak pernah ada satu deklarasi yang mengatakan kita perlu hapus agama Kristian. Kita perlu hapus agama Hindu. Walaupun saya orang bersatu, tapi saya nak cerita dalam benda ni supaya benda ni jadi ilmu kepada orang semua. Sebab kita dalam satu keluarga yang besar dipanggil sebagai Perikatan Nasional. Tidak ada satu deklarasi yang dibuat oleh PAS yang mengatakan bahawa Malaysia adalah Islam dan di dalam Malaysia mesti orang Islam saja. Tidak ada. Dan tidak ada gelombang yang dibangkitkan, gelombang kebencian agama. Kita mesti perang dengan orang agama Kristian. Kita mesti perang dengan orang agama Hindu. Kita mesti perang dengan ni. Tak ada. PAS tak ada lagi. Dalam sejarah selama pertubuhan dia daripada tahun 1951 sampailah sekarang ni tidak ada pertumpahan darah yang berlaku yang melibatkan parti PAS. Tak ada. Walaupun berlakunya rusuhan kaum dalam negara kita, di Kelantan pada berlaku rusuhan kaum. Ini bukti jelas daripada sudut faktor sejarahnya. Tapi kalau kita nak cerita tentang parti satu lagi ni, parti DAP ni, kita nak cerita semua orang tahu. Saya tak perlu bagi tahu, semua orang tahu. Daripada sejak awal penubuhan mereka tidak ada benda lain adalah menunjukkan kebencian terhadap agama. Mereka ni tiba-tiba nak mencari urusan agama lain. Nak menunjukkan kebencian kepada agama Islam. Kepada kebencian kepada agama Islam, menghasut kepada kebencian kepada kaum. Ini yang berlaku dalam parti mereka. Dan beberapa siri tragedi daripada sejak penubuhan dia pada tahun 1964 sampai 2022, beberapa siri tragedi rusuhan kaum dan juga kebencian agama sehingga melibatkan kematian bukan 10 orang tetapi ribuan orang manusia. Ini parti mereka. Jadi benda-benda macam ni dia tak perlu dimainkan. Contoh nak laporkan berkaitan dengan apa yang berlaku dekat Afghanistan, tidak ada masalah boleh lapor. Tetapi jangan dikaitkan dengan apa yang ada di Malaysia. Sebab Malaysia kita dilindungi oleh perlembagaan kita. Tetapi perlembagaan persekutuan ini tidak diceritakanlah oleh pihak-pihak yang tertentu.
Sebab mereka nak menakut-nakutkan. Contohnya, daripada PAS ni semua pakai serban. Ada di antara mereka pakai serban. Ni pakai jubah. Oh tak boleh. Nampak PAS ni nampak macam Afghanistan. Nampak macam Taliban. Jadi ni masalahnya ni. Cuba nak cenderungkan, nak menang, nak meraih undi. Dan saya heran Perdana Menteri hari ni pun tak sekat perbuatan-perbuatan sedemikian ni. Duk menghasut kebencian ni. Dia pun tak sekat. Dia kata dia lebih kepada politik yang terbuka. Kita nampak lah lebih cenderung isu perkauman dan juga isu agama dan sebagainya. Tak sekat media-media berkaitan dengan benda ni. Jadi dia nak menunjukkan mereka tidak memberi penerangan yang sebaik mungkin kepada orang bukan Islam berkaitan dengan isi perlembagaan. Malaysia tidak akan jadi macam Afghanistan, Malaysia tidak akan jadi macam Taliban. Sebab apa saya nak bagi tahu? Sebab tu kita kena kuasai perlembagaan persekutuan. Dalam perkara 3, perlembagaan persekutuan menyebut bahawa Malaysia adalah negara Islam adalah negara persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Disebut dalam perlembagaan berkaitan dengan agama-agama lain. Tapi kalau nak sebut banyaklah agama hak lain ni yang ada ni bukannya 1 2, ada banyak jenuh lah kita nak sebut semua dalam perlembagaan tu. Jadi dia merangkumi semua agama lah. Tak kisahlah agama apa pun, janji dia ada sifat ketuhanan dia, maka dia bebas untuk diamalkan dalam negara kita. Sebab ini adalah jaminan daripada sudut perlembagaan. Disebut bahawa Islam adalah agama persekutuan, namun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tak ada siapa petikai benda ni. Even dalam PAS sendiri pun, dalam satu pun, dalam perlembagaan satu dah terang benda ni. Semua orang jelas berkaitan dengan kedudukan benda ni. So, kena terang kepada orang bukan Islam. Jangan risau, Malaysia takkan jadi macam tu. Sebab kita ada kita. Dan di dalam perlembagaan juga menyebut tentang kebebasan beragama ni di dalam perkara yang ke-10. Di dalam perkara yang ke-11. Menyebut bahawa setiap orang warga negara berhak untuk menganuti agama. Tetapi tertakluk kepada perkara 4 bagi mengembangkannya. Jadi disebut kat situ, setiap orang warga negara berhak untuk menganuti agamanya sendiri. Kalau dia penganut agama Kristian, dia anut agama Kristian. Kalau dia Muslim, dia Muslim lah. Kalau dia Buddha, dia Buddha lah. Kalau dia Hindu, dia Hindu lah. Tak ada halangan. Sebab ini ada dalam perlembagaan, terjamin dalam perlembagaan. Jadi tidak akan adanya peperangan yang melibatkan agama dan sebagainya. Dan di dalam perkara 11 juga menceritakan tentang kedudukan setiap agama berhak untuk menguruskan agamanya yang tersendiri. Tak boleh campur tangan. Orang Islam tak boleh pergi ambil campur perihal agama Kristian. Orang Kristian pun tak boleh campur tangan hai orang Islam. Orang Islam tak boleh campur Hindu. Hindu pun tak boleh campur agama Islam. Sebab apa? Dalam perlembagaan bagi jaminan tu. Supaya tidak berlakunya kekacauan ataupun kacau ganggu kat dalam negara kita. Jadi setiap agama berhak untuk menguruskan agamanya sendiri. Ini dalam perlembagaan bagi tahu. Jadi dia uruskan. Tapi DAP ni rajin duk masuk campur hai agama Islam ni. Yang rajin duk kacau ganggu ni DAP. Berkenaan dengan sunat, berkenaan dengan ni semua yang berkaitan dengan agama Islam. Sepatutnya Islam menguruskan agama dia sendiri, bukan DAP. Kalau ikut pada perlembagaan. Tapi yang rajin duk kacau ganggu ni DAP. Islam nak buat hudud, tak boleh lagi orang bukan Islam kena potong tangan. Dia sendiri pergi tambah. Dia pandai-pandai dia nak bagi jadi hasutan kebencian. Islam kena sunat, tak boleh nak kerat itu, kerat ni tak boleh. Dia kacau ganggu kita. Padahal kita tak pernah kacau ganggu agama dia pun. Jadi ni sifat ni tidak ada dalam PAS. Sifat ni ada dalam DAP. Dan PAS ni kerja dia adalah duk lawan hujah DAP ni. DAP kata tak boleh sunat, dia bawa keluar tentang ni. Adakah dengan dia lawan naratif hujah tersebut, dia jadi ekstrim? Yang ekstrim daripada dia, yang memulakan DAP ni lebih ekstrim sebab perlembagaan dah sebut dah. Dan di dalam juga menjamin bahawa setiap agama berhak untuk menguruskan hartanya sendiri. Dia boleh buat, dia nak buat masjid, dia nak buat kuil ke, dia nak buat church ke, apa ke, tetapi mestilah tanah itu dimiliki oleh bukan agama tu, dimiliki oleh ni lah, tanah yang dimiliki lah, bukan tanah dia pergi tumpang tepi pokok, tanah-tanah haram semua tak boleh. Tanah tu mesti dimiliki. Kalau masjid pun, dia beli tanah tu, lepas tu dia pergi buat masjid. Kalau masjid tu buat secara haram pun kena roboh juga, sama. Jadi ini adalah jaminan-jaminan yang ada di dalam perlembagaan berkaitan dengan agama. So, don't worry.
Malaysia takkan jadi macam Afghanistan. Malaysia tak ada tentera Taliban di Malaysia. Yang ada tu adalah Perikatan Nasional. Dia pakai jubah ni adalah pakaian orang Islam, bukan pakaian tentera Taliban. No. Apa nama negara apa? Iran, Turki, apa negara apa Qatar. Ini semua pakai serban dengan jubah. Depa tak pergi bunuh orang bukan Islam kan? Jadi inilah yang kita perlu faham, sebab ini adalah pakaian pakaian orang Islam. Dia tidak terkait dengan Afghanistan dan sebagainya. Dan daripada sudut kaum, di bawah perkara 8 perlembagaan menyebut bahawa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan kaum, berdasarkan keturunan, kaum, ras dan juga keturunan. Tidak boleh ada sebarang diskriminasi yang berkait rapat dengan isu kaum, yang berkait rapat dengan isu keturunan, yang berkait rapat dengan isu ras. Jadi ini adalah jaminan yang ada dalam perlembagaan kita, yang menjamin bahawa negara kita kaumnya adalah majmuk. India, China, Melayu dan lain-lain kaum, Sabah, Sarawak, semualah yang ada lah. Peranakan dan sebagainya ni. Jadi dalam perlembagaan menjamin ada kedudukan itu. Dan dalam perlembagaan juga menjamin daripada sudut kebebasan beragama. Jadi apa kita nak risau? Jadi duk tiup pula sentimen, duk ambil contoh, ambil laporan berita barat, tak betul ke tak betul cerita tu, ambil bawa keluar dalam akhbar di Malaysia. Lepas tu ni seorang menteri ni, Menteri Pendidikan, gunakan kapasiti sebagai ketua wanita PKR, bawa keluar kenyataan tu. Kita ingatkan willingly lah, kita ingatkan ikhlas lah keluar kenyataan tu. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu, demi perjuangan politik dan sebagainya. Nak bagi tahu kata, dekat PRN ni kalau hampa sokong Perikatan Nasional, inilah yang akan berlaku kat dalam negara kita. Negara apa nama, sagi orang perempuan tak boleh 50. Orang perempuan tak boleh kerja, semua kena tutup kepala. Hak yang non-Muslim pun kena tutup kepala. Ni semua merapu punya agenda. Saya tanya kawan saya, did you believe that? Saya tanya dia, hang percaya tak benda ni? Yang berlaku, yang disebarkan melalui WhatsApp dalam Mandarin apa semua ni, hang percaya ke benda ni akan berlaku kat Malaysia? Dia kata sejujurnya, kalau tanya dia kata dia tak percaya. Tapi kalau banyak benda tu disebarkan di kalangan orang muda yang bukan beragama Islam, maka mereka akan percaya. Even dia tanya saya, dia kata, Syafiq, dia kata, dalam DAP kita ada pemimpin yang wanita. Kita ada Teresa Kok, kita ada kita ada Yo Beiying dan segala-galanya lah kita ada. Dalam PAS tidak ada seorang pemimpin wanita. Saya kata kat dia, you ni you semak ke tak semak apa yang you cakap? Dia kata, you tengoklah yang selalu keluar paper memperjuangkan tentang hak wanita ni adalah DAP. Ya Yo Beiying lah, apalah segala macam lah yang dia sebut nama dan sebagainya. PAS mana ada, semua keluar lelaki. Saya kata, tu you tengok dalam berita, you tengok dalam akhbar, you kena tengok struktur ahli parlimen. Dalam Bersatu ada pemimpin wanita, Mas Emeranti. Dalam PAS ada Dr. Mastura, bukan perempuan kan? Dia lelaki ke perempuan? Dr. Mastura, nama pun Mastura, takkan lelaki, mestilah perempuan, betul? Lepas tu kita ada Kak Lah, lepas tu kita ada mana? Yang Kelang tu apa? Ada pemimpin perempuan pun, bukan mereka saja ada pemimpin perempuan, kita pun ada pemimpin perempuan. Cuma mereka tak mau cek, jadi dimanipulasikan konon-kononnya kita mendiskriminasikan wanita dan sebagainya. Dan rakan saya cakap dengan saya juga, dia kata kalau you tak terang dekat saya, I tak tahu kata dalam PN ada wanita. Ingat tak ada, I ingat semua DAP ada wanita. Dan dia bagi tahu kat saya juga, dia kata kat saya, kalau you tak bagi tahu kat saya daripada sudut perlembagaan, saya pun tak tahu. Kalau kita didoktrinkan banyak kali, kita membaca banyak kali, dan dia akan timbul satu benda imaginasi kita. Jadi kaum bukan Melayu ni akan timbul imaginasi kepada dia. Dia nampak PAS pakai serban apa semua, dia rasa macam takut. Dia Afghanistan, Taliban dan sebagainya. Ditambah pula dengan adanya keratan-keratan propaganda yang kata PAS sokong Afghanistan telah berubah dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku dalam negara kita apabila cubanya adanya pihak-pihak yang ekstrim yang cuba menghasut, menimbulkan tsunami kaum-kaum yang tertentu atas dasar pembohongan, atas dasar fitnah dan sebagainya. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita. Saya sampaikan bagi tahu live ni, bukan saya suruh tuan-tuan sekadar share video saya,
Tapi ulang balik apa yang saya cakap tu, hafal, pergi tengok rujukan saya cakap tu, pergi bagi tahu kepada mereka. Kena bagi tahu, kena buat penjelasan kepada mereka. And bila kata ni, ada pihak kata, okey, buktinya PAS ni macam Afghanistan, dia nak tutup judi. Saya cakap dengan member saya tadi, kami duk berdebat daripada sudut tesis dan juga artikel yang dikeluarkan oleh Nifty. Saya kata kat dia, you nampak PAS nak tutup judi. Saya nak tanya you, dalam education level, berapa ramai profesor bukan Melayu, profesor bukan Islam yang menulis bahayanya judi, yang menulis tentang mesti kita tentang kepada judi, yang menulis tentang penganiayaan judi kepada wanita dan juga keluarga, yang menulis tentang macam-macam lah tentang judi ni. You fikir kat saya, berapa ramai Islamic scholar yang tulis dan berapa ramai non-Islamic scholar yang tulis pasal judi, termasuk dalam dan luar negara. Dan you nak kata, bila kita sebut tentang judi, kerana kita letak lebay dengan pakai jubah dekat badan kita, you label kita adalah kerana kita ni ekstrim. You bawa keluar berapa ramai non-Islamic scholar yang tulis tentang bahayanya judi di seluruh negara. Lebih ramai non-Islamic scholar yang tulis tentang bahaya judi berbanding dengan Islamic scholar. Habis macam mana? Macam mana you nak tafsir? Adakah yang non-Islamic scholar dia ekstrim? Dia bukan Islam. Dia sendiri bagi tahu, oh bahayanya judi daripada segi apa? Daripada segi pengurusan kewangan, daripada segi apa? Daripada segi pengurusan keluarga, daripada segi ketagihan, daripada segi mengabaikan keluarga dan juga anak-anak dia. Banyak yang dia tulis tentang judi. Oh, so bila di Malaysia, bila DAP bagi tahu PAS anti judi, PAS lah. Ni masalah orang kita ni. Dia tidak ada pendedahan. Dan saya rasa kalau DAP dia bagi tahu mereka kata dadah tu adalah baik untuk manusia, dia pun akan ambil juga drug tu. Dia pun isap batu kan, isap ganja dan sebagainya. Dia bukan nak pergi rujuk, so dia kena rujuk. Perbahasan ni bukan di peringkat PAS, no. Perbahasan berkaitan dengan judi ni di peringkat dunia. Dan banyak artikel yang ditulis bukan daripada Islamic scholar pun tentang judi ni. Yang ditulis oleh non-Islamic scholar, yang tulis tentang bahaya judi dan sebagainya. Tak percaya, pergi cek sendiri. Boleh buka apa-apa, AppCo ke, Google Scholar ke, apa research lah, apa saja aplikasi research boleh pakai. Library apa satu tu saya lupa dah. Ada apps tu, boleh type dekat situ. Judi ke, gambling ke apa ke, boleh check kat situ. Berapa ramai yang tulis berkenaan dengan benda tu. Saya dah buat semakan, sebab tu saya berani kata lebih ramai non-Islamic scholar yang tulis tentang bahayanya judi. So benda ni bukanlah satu perbahasan melibatkan agama, tetapi perbahasan yang melibatkan moral, etik dan sebagainya. So benda inilah yang menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menerangkan kepada golongan-golongan bukan Islam. Kena bagi tahu kepada mereka, inilah dakwah yang nak memecahkan kita. Kenapa kita dalam sebuah negara, kita nak ada satu dakwah nak memisahkan kita. Di antara golongan India, Cina dan Melayu dan sebagainya. Kenapa kita nak berpisah? Manusia itu dijadikan sama je. Saya ada mata, hidung, mulut, ada rambut dan sebagainya. Anda pun sama juga. Yang Cina dengan India mungkin dia mungkin kulit dia lebih cerah sikit. Beza dia warna kulit je lah. Ada yang gelap sikit, ada yang cerah, ada yang oren macam saya, oren lah sangat kan. Jadi berbeza daripada sudut tu je. Kenapa kita nak membeza-bezakan di antara kita dan kita nak terikut dengan dakwah-dakwah yang dimulakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya kita fokus ke arah masa depan negara. Kita fokus ke arah macam mana nak menstabilkan ekonomi. Kita fokus macam mana nak membantu orang-orang yang susah. Tak kira lah dia bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, kita kena bantu dia. Dan soal berkaitan dengan agama kaum ni semua dah selesai dalam perlembagaan, bukan kerja kita. Dah selesai lama dah benda ni daripada tahun 1957 dan tidak perlu lagi menjadi sebagai perbahasan. Jadi apa yang saya nak minta selain daripada tuan-tuan semua menerangkan, saudara semua menerangkan kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam, yang bukan Melayu ini, saudara semua juga kena memastikan, kita kena tekan kepada Fahmi Fadzil, hentikanlah benda ni. Suruh dia pergi cek
And akhbar-akhbar yang dikeluarkan di dalam negara kita Malaysia, khususnya Malaysia kini, yang berkaitan dengan Afghanistan yang dikerat ataupun yang di-cut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menulis artikel yang pelik-pelik. And antaranya menulis artikel, sekiranya anda memilih sebuah kerajaan Islam, maka di Malaysia akan jadi Afghanistan nombor 2. Ini adalah satu artikel yang kurang ajar, saya panggil. And satu kurang ajar, satu tidak berilmu, dan satu lagi sengaja untuk memecah belahkan di antara kita. Jadi menteri menteri apa dia panggil tu? Multimedia, digital. Selain daripada duk blok ekor-ekor rakan kita yang duduk politik ni lah. Saya member saya 4 orang dah kena blok. Siapa seorang pun duk masuk live aku? 4 orang dah kena blok. Daripada duk blok benda-benda yang bodoh ni, lebih baiklah dia pergi blok benda-benda yang macam ni. Benda-benda yang menghasut kepada kebencian agama. Kita nak berpolitik secara sihat. Jangan label-melabel dan sebagainya. Kalau nak label, kita label DAP lebih ekstrim daripada semua parti yang ada kat negara kita. Kalau nak cerita siapa lebih ekstrim, DAP lah parti yang paling ekstrim. Dia ada deklarasi setapak, dia ada semua yang menghasut sehingga berlakunya perpecahan kat dalam negara kita. Dia lah yang paling ekstrim. Parti lain belum ada lagi pertumpahan darah, 9,000 orang mati ke apa, belum ada. Tapi mereka ada. Jadi inilah yang perlu kita lihat dan sebagainya. Okey, tuan, saya baca komen, Ustaz. Lantik moderator senang kick puak macam, Ustaz. Saya tak fokus kepada mereka punya ni, biar mereka duk gila kat situ lah. Okey, tuan, amanat, dia kata apa? Amanat Haji Hadi. Berapa ramai yang mati disebabkan amanat? Mati disebabkan tu. Okey, saya nak tanya. Deklarasi setapak. Berapa ramai yang mati disebabkan tu? Tu ya jawab tu. Tengok laporan Magaran sudah. 9,000 orang mati. 9,000 orang mati. Disebabkan deklarasi yang mereka buat. Jadi sejarah membuktikan sedemikian lah. Saya tak perlu nak sebut dia lah. Saya kira pekat mereka buat atas Sultan 1948. Tapi inilah sejarahnya. Dan anda tak boleh nak mengubah sejarah. Sebab ini adalah sejarah. Mungkin orang muda tak tahu. Yang 20-an ni dia tak tahu dan sebagainya. Tolong pergi baca laporan Magaran. Dan anda siapa lebih ekstrim? Yang mana orang muda nak rasa macam nak bebas, yang rasa macam aku kena sokong PH ni sebab dia menitik beratkan kebebasan, dia menitik beratkan tentang gaya hidup yang lebih open dan sebagainya. So hampa pergi baca laporan Magaran. Hampa tengok betul tak apa yang mereka buat. Pergi baca, pergi tengok sendiri. How many person die in 1969 disebabkan oleh satu declaration yang telah dibuat oleh satu parti. Dan kemudiannya anda pergi semak pula PAS. PAS ada buat benda-benda ni tak? Anda pergi semak pula UMNO ke Bersatu ke, ada buat benda-benda bodoh macam ni tak? Tak ada. So kalau nak label who is more extreme, DAP is more extreme, racist, chauvinist dan sebagainya. Dia ni lah parti yang macam tu. Anda boleh tengok sendiri kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan mereka, start daripada mula penubuhan mereka sampailah tertubuhnya Malaysia. Dan kepada anak muda saya nak bagi tahu juga kepada anda, DAP ni asalnya adalah PAP, and People Action Party. Jadi dia dulu bertanding di Malaysia, tu yang dekat Singapura tu. PAP dulu sebelum tahun 64 dia bertanding di Malaysia. Dia diharamkan untuk bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. Kerana apa? Kerana adalah satu parti politik yang membawa kepada agenda benci kepada agama dan juga benci kepada kaum. Kemudiannya Tunku Abdul Rahman haramkan PAP. Selepas PAP diharamkan, barulah tertubuhnya DAP. So anda kena tahu tentang benda ni. Jadi macam mana perangai PAP, begitulah DAP. Sebab sama saja. 2 kali 5, 5 kali 2. Okey tuan-tuan. Dia main dah isu kenapa tak haram bah. Jadi kita tak mau nak layan mereka punya komen, nak cenderung kepada benda lain. Dia nak tarik saya punya untuk jawab pi soalan lain, saya tak mau layan mereka. Dan kita tutup bab cerita tu. Dan saya bagi tahu, dan saya repak balik apa yang saya bagi tahu kepada semua orang hak baru masuk ni, dia tahu. Dan hari ni sedap duk lapor. Dan dekat dalam media, mainstream media kita berkaitan dengan Afghanistan dan sebagainya.
Dan kita rakyat duk nampak benda ni macam biasa saja. Rupanya ada udang di sebalik batu, sengaja nak melaporkan berkaitan dengan Afghanistan, dan di sebaliknya mereka cut berita tersebut dan sebarkan di kalangan orang bukan Islam dan orang bukan Melayu yang kata kalau anda pilih PN, kalau PRN nanti nak sokong PN, maka Malaysia akan jadi macam Afghanistan. Orang perempuan bukan Islam pun kena tutup kepala. Bukan Islam pun tidak dibenarkan belajar di universiti. Bukan Islam pun tidak dibenarkan bekerja dan sebagainya. Dan saya membuat penerangan daripada sudut jaminan di dalam perlembagaan. Ini adalah Malaysia. Malaysia is not Afghanistan. Dan kita ada perlembagaan kita. Dan insya-Allah benda itu tidak akan berlaku dalam negara kita. So itu adalah topik kita yang pertama. Kita tak payah nak layan penarikan mereka ke topik yang lain. Okey tuan-tuan. Kesian kat mereka. Okey, tuan-tuan. Yang keduanya adalah berkaitan dengan kenyataan LPG lah. Semalam ada hurai dah. Tapi dia datang lagi. Dia ada dulu kita masa dulu kita duk beli mainan tu dia panggil apa? Yang datang lagi tu. Dia ni dia panggil Rafizi datang lagi. Hari ni dia datang dengan lawak yang baru. Dia datang dengan lawak yang baru yang mengatakan dia mempertahankanlah kenyataan dia tu dan tunggu dalam masa sebulan. Sebenarnya teori yang dia nak bagi tahu tu adalah demand and supply, basic principle dalam ekonomi. Penawaran dan juga apa satu lagi dia panggil di dalam apa Melayu dia, penawaran dan apa? Pembekalan dan juga penawaran. Betul lah, bukan. Basic itulah kira. Dia nak cerita tentang demand and supply. So demand ni, bila demand bertambah dan supply itu berkurang, automatik harga barang akan jadi mahal. Sebab ramai yang nak benda-benda tu. So dia punya apa supply dia berkurang. So bila supply bertambah, demand berkurang, maka harga tu akan jadi murah. Ini adalah basic principle. Dia tak semestinya dia berlaku macam tu. Sebagai contohnya ikan. Ikan ni kalau tuan-tuan tak beli ikan tu jadi busuk. Dia duk macam tu juga. Dia bukan boleh simpan seminggu. Orang tak beli seminggu. So ikan tu pun bertambah. Bila ikan tu pun bertambah, maka jadi murah. No, ikan boleh tahan 3 hari je lepas naik daripada laut. Kecuali lah ikan beku, ikan frozen lain lah. Kalau ikan segar ni tak boleh 2 hari je dia dah lunyai. Macam tu jugalah dengan ayam dan sebagainya. Kalau orang dia tak beli 2 bulan pun, ayam tu jadi busuk macam tu ya. Dia bukannya ayam tu akan bertimbun dan jadi murah. No. Dia takkan jadi macam tu. Lepas dia sembelih, dia ada tempoh hari dia yang dia boleh bertahan. Kecuali lah kalau simpan tempat beku dan sebagainya. Selalunya orang nak yang segar lah kan. Jadi dia takkan berlaku macam mana yang dia gambarkan. Jadi masalah utama berkaitan dengan ayam dalam negara kita ni sebab apa? Ayam ni tuan-tuan cukup bukan tak cukup. Telur ni cukup bukan tak cukup dalam negara kita. Cuma lah ni belah ayam kat Malaysia, yang boleh makan ayam bukan orang Malaysia. Yang boleh makan ayam ni orang Singapura. Jadi dululah kat pentah-pentah mereka dulu apa mereka kata? Kerajaan dulu tak guna, bodoh sampai masalah ayam pun tak boleh selesai. Video saya ada, besok saya akan upload video tu. Kempen bukan main lagi. Kalau kita jadi kerajaan, seminggu je kita selesaikan masalah ni semua. Ni rakyat dah pilih dah, lebih daripada seminggu bila nak selesai. Jadi ayam ni ada dalam negara kita, telur ni ada dalam negara kita. Masalahnya hari ni adalah yang menikmati tu bukan rakyat Malaysia, orang luar. Sebab tu masa zaman Ronald Kiandi dulu, dia arahkan supaya pintu ekspor ni kita tutup. Bila kita tutup pintu ekspor, maka berlakulah lambakan ayam dekat dalam negara kita. Inilah basic principle yang dia sebut tadi. Bila berlakunya lambakan ayam, demand tu melebihi daripada demand, maka harga akan turun lah. Bukan suruh orang boikot. Bila orang boikot, masalah kepada peniaga. Dia kena fikir dua belah pihak. Kerajaan dia kena fikir, bukan dia kena fikir kepada end user je. Dia kena fikir peruncit, dia kena fikir pemborong, dia kena fikir pengusaha, dia kena fikir pengguna dan sebagainya. Dia bukan boleh fikir hanya nak fikir pengguna, tak payah beli. Habis tu peruncit macam mana? Ayam busuk tak buang, rugilah dia. So dia kena fikir semua. Inilah masalah dia. Bila ayam tak ada, close lah dulu, tutup pintu ekspor.
Indonesia pun buat benda yang sama dulu. Kan? Apa Ronald Kendi pun buat benda yang sama. Tutup dulu pintu ekspor. Bila tutup pintu ekspor, ayam tu akan berlambak. Bila ayam tu berlambak, harga turun lah. Bila kata harga dah turun, dah reduce sikit, lepas tu buka lah balik. Kan? Sebab apa nama ni, rakyat Malaysia ni dia makan bermusim. Lah ni dekat raya. So ayam ni dia orang ramai lah nak Christmas ni kan. Hari Natal ni ramai lah nak ayamnya. Esok ni apa raya apa lagi ni. Kan? Ramai lah orang nak ayam tu. And so dia benda ni bermusim. Dan sekarang ni orang nak pilot susah dengan ombak tinggi, dengan ribut dan sebagainya. So harga ikan tinggi. Harga ikan kembung sampai RM18, RM19. So orang menumpulah kepada nak makan ayam tu. Sebab apa? Kalau dia beli ikan sekilo RM18, sekilo ada berapa ekor? Sekilo adalah 6 ekor kan. Kalau yang besar-besar tu lah. Kalau yang kecil tu pun habis kuat. And yang kecil tu pun habis kuat 8 ekor saja. And so bila nak makan benda ni, saya dah cerita dah petang ni dekat ni tadi. And jadi so bila dia nak makan ikan, bila dia masak, kata 6 ekor, waktu tu lah dia boleh makan. Sama ada buat makan malam ataupun tengah hari. Kalau dia beli daging sekilo sampai lah ni berapa? RM40 ada, RM40 pun ada. Kalau dia beli udang ke sopa tu jugalah. So dia boleh masak dalam portion yang kecil. Kalau dia beli ayam sekok, 18 lah ayam tu sekok kan, 18, 19. Kalau dia beli sekok ayam tu, dia boleh makan 2 hari. Sebab itulah orang beli ayam. Sebab ikan mahal. Kalau nak beli ikan waktu lah ni, memang dak lah, takkan sehari makan 18. Jadi dia mestilah tumpu pada telur dengan ayam. So menteri kena cerdik sikit lah bagi selesai masalah ayam ni sekarang, bukan 3 bulan akan datang. 3 bulan akan datang semua orang tahu, sebab pada waktu itu rakyat dah menumpu kepada benda lain. Jadi menteri bukan dia nak tunggu benda tu, duk tunggu tak apa selesai lu raya Cina maka selesailah benda ni. Memanglah kalau jadi itu saya boleh jadi menteri, duk orang tu tunggukan biar dia punya tu berlalu macam tu. So dia tak boleh macam tu, dia kena dia kena selesaikan masalah tu segera. Melibatkan ayam ni bukan tunggu 3 bulan, bukan tunggu 4 bulan. Dia selesaikan segera supaya rakyat boleh menikmati dengan harga yang lebih murah. Sebab ini dia punya choice. Sebab yang lain mahal. Dan jadi bila kata masalah orang kata ribut ombak apa semua ni dah selesai, so orang dah boleh pilot dah. Mereka dah boleh ambil ikan apa semua. Ikan berlambak, ikan turun harga. Ikan jadi RM14, RM12. So orang dah pergi beli ikan pula pada waktu tu. Dia pecah dah. Mungkin separuh beli ikan, separuh makan ayam. Sebab dah lama makan ayam, dia nak rasa makan ikan, dia beli ikan pula. Waktu tu harga ayam akan turun lah. Jadi orang kata apa, menteri pun kalau nak jadi menteri kena cerdik sikit lah kan. Janganlah jadi menteri tak apalah, sebulan lagi selesai masalah ayam tu. Anak saya pun boleh jadi menteri kalau macam tu. Betul tak saudara semua? Jadi dia tak perlulah nak gunakan dia punya basic principle ekonomi dia. Lepas tu dia nak mengajak rakyat pula. Jadi dia kena ada formula-formula dia. Macam saya cerita sebelum ni, kerajaan sebelum ni dah ada buat plan dah. Kita dah ada perancangan yang untuk long term dan juga short term berkaitan dengan ayam ni. Kita ada perancangan nak nak buat kita punya dedak sendiri. Kerajaan nak keluarkan grant untuk penanaman corn dan juga Napiers. Semua ini perancangan yang dah ada dah. So kerajaan hari ni dia kena teruskan balik je. Macam yang Rafizi kata, nak buat pusat data baru, nak wujudkan aplikasi baru. Ni masalah dalam negara kita Malaysia, bukan kerajaan hari ni ya. Setiap kali tukar kerajaan buat app baru, sedangkan benda tu dah ada dah. Zaman Muhyiddin Yassin dulu, dia dah ada dah aplikasi yang berkaitan dengan harga barang ni. Kita ada price catcher, kita ada Easy Adu, semua dah ada dah. Bila tukar kerajaan, teruskanlah saja guna balik aplikasi itu. Ni tak ada, kita nak himpun data. Apa data dah ada dah. Rona dah himpun dah semua dah. So gunakan balik aplikasi tersebut. Bukan tukar kerajaan ini, rakyat pun tahulah Rafizi ada syarikat Invoke. Invoke ni buat apa? Invoke buat ni lah, aplikasi, buat data dan sebagainya. So itulah nak gunakan. Ni yang kata menteri menyalahgunakan kuasa. Jadi bila benda dah ada, gunakan semula. Bila nak buat aplikasi baru, nak membangunkan aplikasi baru, melibatkan modal.
melibatkan duit. Lepas tu nak kena apa lagi? Nak kena buat modul untuk ajak pula penguatkuasa macam mana nak guna app tersebut. Benda ni makan masa. Minimum 6 bulan nak mengajak untuk orang gunakan sistem ni semua. So rakyat ni dia nak tunggu ke 6 bulan dan dia mati dulu dan dia mampu dulu. And so sebagai menteri dia kena take the responsible macam mana dia berceramah. And dulu tuan-tuan saudara semua, kerajaan ni tak mampu nak mengawal telur, tak mampu nak mengawal harga ayam. Kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, kita akan selesaikan dalam tempoh masa seminggu saja. Sebab menteri-menteri yang ada kat atas tu semua otak tak ada. MP ceramah kat sana pula, tuan-tuan, kerajaan hari ni adanya jihad inflasi, ada MPN, and ada nakol, and ada apa? Menteri yang ramai menghabiskan duit rakyat, tapi telur tak selesai, ayam tak selesai. Tapi masa kita jadi kerajaan, and harga telur mana ada sampai RM19? Harga ayam mana ada cecah sampai RM14? Tak ada. Zaman mereka jadi kerajaan yang jadi macam tu. Sebab mereka ni terlampau cerdik. Mereka ada banyak formula. Dulu banyak formula. Kenapa nak kena ada MPN, ada jihad, nak ada nakol, nak ada jemaah menteri? Kita Pakatan Harapan, kita jadi kerajaan, kita akan buang benda ni semua. Rasuah, salah guna kuasa, berbilion-bilion duit rakyat yang digunakan di tempat yang tak sepatutnya. Rakyat kena harga barang mahal semua. Lah ni apa buat apa? Lah apa kata seminggu apa ni? Ni dah nak masuk 30 hari dah. Kalau kat UK, Perdana Menteri macam ni, dia dah resign dah. Dah letak jawatan dah. Cuma kat Malaysia ni, sebab dia tidak ada tanggungjawab kepada rakyat. Dia duk seronok nak jadi Perdana Menteri. Bukan sebab nak bantu rakyat. Okey, tuan-tuan. Mencari koyak. Mereka memang suka ni. Tak mampu, jangan makan telur. Kerajaan macam ni. Pembangkang memang pandai cakap. Bila jadi kerajaan, itulah pasal dia. Dulu macam-macam janji dengan rakyat. Kan? Janji macam-macam masa kempen. Lah ni dia kata apa? Tak boleh, takkanlah kahwin hari ni, besok nak ni. Takkan rakyat 6 bulan nak tunggu. Rakyat nak tunggu 6 bulan kan tak makan saudara semua. Tak kegila punya aja. Kan? Okey, tuan-tuan. Hoi, hoi, ya, hoi, siapa sokong penyamun? Anwar nyanyi tu lagu tu, saya baru tahu. Dia sendiri nyanyi pun ada video, dia hantar main kat saya. Saya kata lah. Allah duk gaduh pula ni. Baru ni latest bergaduh Ramasamy dengan apa? Ramesh Rao. Apa Anwar Ibrahim tak ada otak bagi Zahid lantik Ramesh Rao jadi. Saya duk kata dah semalam dalam live Yusman lah. Semalam saya kata dia pun duk sembang pasal Ramesh Rao ni. Saya kata kat mereka bertunggu sat dia. Sagi Ramasamy mesti bunyi punya. Hari ni Ramasamy keluar kenyataan. Balun Anwar. Kan? Dia kata apa pergi lantik Ramesh Rao pergi jaga orang India. Dia berkali jaga orang India. Ni duk gaduh sama sendiri. Hari tu Hassan gaduh dengan apa Nasution. Lepas tu apa nama ni Gobind Singh Dio bergaduh dengan Menteri Multimedia Digital. Duk gaduh sama sendiri. Rakyat di bawah ni mampu macam tu ya. Hampa gaduh sama hamba. Selesai dalam grup WhatsApp jadi ya. Kerja duk ni je. Baru sebulan jadi pembangkang dah sasau lah. Sasau macam mana ni yang macam ni yang nak kena maki dengan saya ni. Tapi tak apa. Hari ni kita sabar. Sabar tuan-tuan. Sabar. Sebab kita tahu mereka ni semua dibayar. Jadi mereka nak kacau kita. Okey tuan-tuan. Sabar. Siasatan PN apa ni? Ni pasal isu 600 bilion ni dah jawab dah. 600 bilion ni, semalam ada budak, yang ni saya kena cerita lah sikit dalam live di FB sebab semalam mereka tak ikut saya punya TikTok saya. Jadi saya kena cerita. Semalam ada anak muda masuk dalam live saya. Sajalah kita buat sembang santai semalam kan. Dia masuk dalam live saya, dia kata ni macam mana ni, tolong jawab pasal 600 bilion ni, macam mana kerajaan yang terdahulu samun 600 bilion. Saya kata, hang seorang je berani duk sebut pasal 600 bilion lah ni. Sedangkan Perdana Menteri hang sendiri pun tak berani sebut. Dalam Dewan Rakyat pun bila dipersoalkan tentang 600 bilion tu, gagap-gagap nak jawab. Sebab apa? Ketua Pesuruhjaya SPRM dah jawab dah. 600 bilion ni adalah fitnah semata-mata.
Nilai dia bukan 600 bilion. Dan nilai sebenarnya adalah 530 bilion. Wang kerajaan yang digunakan adalah 92.5 bilion. Dan bukannya 530 bilion dah. 530 bilion tu yang jumlah tu adalah jumlah besar. Dan termasuklah dengan KWSP. Dan yang pengeluaran air sinar, air lestari tu bukan duit kerajaan. No. Itu adalah duit rakyat Malaysia. Jadi duit tu saudara sendiri semua yang awak keluar. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin awak keluar. Tak. Semua apply awak keluar. Jadi itu adalah duit rakyat Malaysia. Hak selebih itu. Jadi duit yang keluar daripada kumpulan wang yang disatukan adalah 92.5 bilion. So 92.5 bilion ni menentang apa? Menentang apa ni? Daripada cerita 92.5 bilion ni. 92.5 bilion ni bukan projek saudara. Bukan projek. Bukannya projek terowong. Bukannya YMDB tak. Nak tahu kah? Ada yang nak tahu tak tentang 92.5 bilion ni? Nak tahu saya nak kena pergi ambil laptop Ustaz lah. Kalau nak tahu perincian dia tu. Nak tahu perincian dia tu. Ustaz, tunggu Ustaz. Tunggu. Semalam saya bagi tahu lagi tak di kan saya bagi tahu di berkaitan dengan 92.5 ni. Jadi kalau orang tanya pi jawab kat depa, hak geng-geng PH nakoi ni. Apa nangoi-nangoi ni. Sebab depa pun dapat juga. Lepas tu depa duk kata kita curi. Curi tang mana? Apa yang curinya? Macam mana kita nak curi 92.5 ni? Kalau saya cerita kat saudara semua lagi, semua ni akan tergelak. Macam mana nak curi benda ni? Saya kalau bagi tahu satu-satu, sagi semua akan rasa macam lah. Nak curi macam mana? Nak curi macam mana? Sebab dia bukan projek. Nak curi macam mana? Okey, Ustaz. Nak buka dah, Ustaz. Pergi tengok. Standby untuk gelak. SPRM pun dah pening dah. Statement untuk gelak 92.5 bilion ni adalah 7 pakej rangsangan ekonomi. Yang pertamanya adalah prihatin, pakej prihatin. Yang kedua pakej prihatin PKS tambahan. Yang ketiga pakej penjana. Yang keempat pakej Ita prihatin. Yang kelima pakej permai. Yang ketujuh pakej pemerkasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh pakej pemerkasa tambahan. Inilah ketujuh-tujuh pakej ni semua. Dan apa benda ni duit 92.5 bilion ni? Duit 92.5 bilion ni di bawah pakej prihatin isi rumah B40. Pada waktu itu dapat RM1,600. Bujang B40 dapat RM800. KWSP akaun 2 dapat KWSP dah. Bagi pelajar IPT dapat RM200. Diskaun bayaran bil elektrik 50% dan bantuan penyewa awam RM500. Macam mana kita nak curi benda ni? Di bawah pakej prihatin PKS tambahan, kita bagi grant khas prihatin RM3,000 kepada semua peniaga-peniaga SME. Kita bagi subsidi upah kepada syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk menggajikan pekerja dia di bawah program subsidi upah. Di bawah pakej penjana, kita bagi bantuan khas pengurusan askar. Kita bagi bantuan kepada ibu tunggal dan OKU. Dan kita bagi dana bantuan kepada peniaga kecil dan sederhana lagi sekali. Di bawah pakej prihatin. Kita prihatin. Kita bagi RM1,000 kepada B40. Kita bagi RM500 kepada B40 bujang. Kita bagi RM600 kepada M40. Kita bagi RM300 kepada M40 bujang. Di bawah pakej permai, pada waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi one off RM500 kepada seluruh frontliner seluruh negara. Lepas tu bagi bayaran monthly kepada frontliner sebanyak RM600.
Dan kita beli vaksin pada waktu itu berjumlah 3 bilion ringgit. Di bawah pakej pemekasan tambahan pada waktu itu, kita bagi grant khas prihatin lagi sekali kepada peniaga kecil dan sederhana berjumlah RM1,500. Bantuan one off RM500 kepada pemandu teksi, bas dan juga pemandu pelancong. Ini semua pakej-pakej yang kita bagi kepada rakyat pada ketika itu. Dan termasuklah bantuan JKM yang dinaikkan kepada RM300 kepada RM1,000. Dan bantuan untuk guru yang pengajian agama dan sebagainya ni. Ini termasuk semua 92.5 bilion. Nak kata pakej kroni anak menantu macam mana? Kroni anak menantu nak bagi macam mana? Ni bukan projek bang. 92.5 bilion ni bukan projek. Ini fitnah yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Nak bagi ke anak menantu macam mana? Nak bagi ke anak menantu apa frontliner punya tu RM500. Nak bagi bantuan prihatin RM1,600 kepada menantu. Nak bagi apa? Ni bukan projek. 92.5 bilion ni bukan projek, bukan pergi buat bangunan, bukan pergi buat terowong, bukan YMDB, bukan SRC International. Ni pakej bantuan kepada rakyat. Hampa faham ke tak faham apa yang ketua SPRM cakap? Faham ke tak faham ni Nizam Om ni? Faham ke tak faham yang ketua SPRM cakap? Ke saya nak kena baca bagi mereka ni dengar apa yang SPRM cakap? Aduh. Alamak, internet tak ada kat sini. Boleh tak seorang pergi buka kenyataan SPRM? Mana ada projek direct ni? Go Abang Aziz Mat. Tak ada. Abang Aziz Mat baca akhbar. Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tahu apa? Dia telah pun menerima laporan yang mengatakan bahawa berlakunya penyelewengan 600 bilion daripada dana kerajaan. Selepas siasatan yang dilakukan oleh SPRM, jumlah yang dikatakan itu adalah 530 bilion. Saya pun dah boleh hafal dah kenyataan SPRM. Dan yang mana 92.5 bilion itu adalah dana kerajaan melibatkan 7 pakej rancangan ekonomi. Dan yang selebihnya tu, jumlah yang selebih tu 400 bilion lagi adalah bukan dana daripada kerajaan. SPRM tengah menunggu perincian daripada Kementerian Kewangan yang akan diserahkan lagi 2 minggu. Dekat mana SPRM kata projek ni? Dekat mana yang kata projek direct nego? Dekat mana yang kata projek bagi kepada anak menantu? Yang kata Anwar Ibrahim. Sebab Perdana Menteri tidak boleh disaman, sebab tu dia berani. Lepas tu dalam parlimen minta maaf. Macam kes judi juga. Saya tak sebut pun PAS, saya mengecualikan PAS dalam hal ini. Yang ni saya nak tanya ketua ni, di dalam SPRM punya ni, kita bagi fakta kat mereka, tapi mereka tak mau terima. Kalau orang ni dah hitam hati dia, kalau orang ni dia tak mau terima dah apa, dia nampak muka Anwar je 24 jam dia, maka kita tak boleh buat apa-apa. Macam tu sajalah. Orang kalau dah macam tu ya. Nak maki tak boleh. Nak maki tak boleh. Satgi marah, satgi kata kita gunakan bahasa kasar dan sebagainya. Sampai kenyataan sebiji kenyataan SPRM pun tak faham. Nak kata apa? Tuntut malam tu saya buat live sampai saya buka semua akhbar. Bukan kata akhbar Melayu je. Akhbar Cina, akhbar orang putih ni saksi ramai. Saya buka akhbar apa? Nanyang Siang Pao, Chengchu Daily, Tamil Nation, semua akhbar ni, The Straits Times, semua akhbar saya baca kat depan sampai saya sakit hati sangat malam tu. Dalam live Abang Yusman, kalau tak silap, baca semua artikel akhbar nak bagi mereka dengar. Inilah kenyataan SPRM. Dekat mana SPRM kata 92.5 bilion ni projek direct nego? Dekat mana SPRM kata jumlah yang hilang tu 600 bilion? Hampa jangan duk pandai-pandai pergi tambah. Hampa bukan lebih baik hampa jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Lagi bagus. Inilah masalah manusia ni tuan-tuan. Masalah manusia ni, kalau tak reti tak mau bertanya. Bila kita bagi tahu kat dia, dia yang tak baca dia lebih tahu. Kan ibarat macam mana tahu yang siasat kes 600 bilion ni ketua Pesuruhjaya SPRM. Tapi yang lebih faham, yang lebih tahu brother tadi. Dia yang tahu semua. Ketua SPRM buat keluar statement pun bohong. Tak betul.
Dia lebih tahu. Dia kata tak betul 600 bilion ni hilang. Aku yakin. Macam dia yang siasat. Kita ada lembaga PAC. Kira-kira wang negara. Kita ada SPRM. Ketua kena azan. Penat kalau nak azan di sini. Saya kira dia kata pesepa pula dah kan. Duk buat live duk azan kat orang ni. Kan? Jadi tak boleh nak kata apa lah. Anda kalau tak boleh nak terima kenyataan fakta yang sebenar, saya tak boleh nak buat apa. Makanlah fitnah tersebut dan jawablah esok dalam kubur. Kalau Dan jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dan minta maaf lah. Hang makan duit tu, hang pi masa Tan Sri bagi grant khas prihatin, hang pun bawa hang punya lampiran perniagaan pi balun sampai 4,500 dah, dengan duit bantuan prihatin nasional dah pi balun 1,600, dah jadi darah daging hang. Lepas tu hang kata apa, duit tu hilang. Esok hang menjawab dalam kubur. Kalau sempat jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin nak pi minta maaf, tak apalah. Kalau tak sempat, pakai mati dalam fitnah, itu saja. Kita sebut neraka tak boleh, saya kira pakai tahu ekstrim. Kita kata mati dalam fitnah. Okey dividen. Dividen rendah itu kena tanya Bang Noah. Bang Noah, dia akan pakar ekonomi terhebat dunia. Jadi macam mana dividen boleh rendah? Ringgit hari tu naik sat kan. Naik sat depa seronok tepuk tangan. Tengok Malaysia, Anwar jadi Perdana Menteri, ringgit naik sekali berang. Ringgit jatuh hari ni 4.44. Jatuh balik. Bursa pun jatuh kan. Ditutup rendah. Hari ni apa 5 mata kot tak silap. Jatuh lagi. Jadi ASB pun jatuh. Kalau ASB naik, mereka akan claim tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dividen tinggi. Ini kena bila jadi ketidakkestabilan politik, pelaburan, rugi dan sebagainya. Impact habis lah. Impact lah kepada ASB dan sebagainya. Itu biasalah. Okey, entah kerajaan lewat datang sekolah. Tak mahu sebutlah benda tu. BP lah tuan-tuan kepada dia. Tanya LPG. Kalau nak jadi PM, kau nak jadi PM ke bro? Tak, saya nak bagi Pakcik jadi PM. Kalau Pakcik bertanding, saya sokong Pakcik lagi jadi PM. Sebab saya tahu Pakcik lebih hebat daripada Anwar Ibrahim. Sebab dengan gaya Pakcik melawan hujah saya. Sebab Anwar pun tak pernah hujah macam saya. Jadi Pakcik lawan hujah saya apa semua. Saya rasa Pakcik lebih layak untuk jadi Perdana Menteri berbanding dengan saya. Jadi saya menghormati Pakcik yang lebih tua daripada saya. Pakcik jadi Perdana Menteri. Kita akan sokong Pakcik jadi Perdana Menteri, insya-Allah. Ulas sikit kenyataan Tun M. Kenyataan apa pula dah? Hilang deposit dah. Abang dia duduk diam lah. bagi orang lain pula lah. Jaga cucu. Dia kata jaga cucu. Yang buruk daripada talar kat orang. Yang baik daripada claim. Betul. Itu yang ECRL jimat tu. Padahal tambah lagi kos. Lepas tu dia pusing. Kos pembelian tanah. Hari tu tak masuk dalam kos pembelian tanah. Lepas tu Ismail Sabri pula keluar kenyataan. Tak ni kos keseluruhan. Lah duk lawan pasal ECRL. Itulah Anwar ni dia tak ada pegawai hak berpotensi. Ceklah dulu kan. Betul tak betul. Kita berjaya menjimatkan berbilion-bilion wang rakyat untuk projek ECRL. Sekali cek tambah. Lepas tu dia pun passing lah dekat Anthony Loke. Anthony Loke pun buat press statement. Kita sebenarnya ini dia pun tak boleh nak cakap apa. Termasuk dengan pembelian tanah apa. Sekali Pak Mai balun pada bang bagi. Tak ada. Ni memang kos asal dia. We Kasyong pun bubuh selapis. Lawak diam lah ECRL. Kata jimat berbilion-bilion wang rakyat. Tolonglah ulas bagi ECRL kat kita. Kita nak dengar. Saya baca apa agreement sebenar tu, saya nak tergelak saya baca. Daripada koyak jawab soalan yang berhemah je. Jimat tu depa dengan main berbilion-bilion. LCS pakai dak lah. LCS pakai lesap dah. Tak ada lah. Tuan-tuan saya lah cakap saya. Sebab Tok Mat Hassan dah jawab masa wartawan tanya. First day dia jadi Menteri Pertahanan. Wartawan tanya dia, adakah Tok Mat Hassan akan menyiasat berkaitan dengan kes LCS ni? Tok Mat Hassan reply balik, dia kata kita akan fokus untuk menyiapkan kapal LCS, benda-benda yang lepas ni kita lupakan.
Jadi kerajaan kena tambah lagi 6 bilion disebabkan oleh ada penyamun. Penyamun dia siapa dia? Penyamun dia bukan duduk jauh, duduk sebelah pejabat Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri pun dulu duduk atas pentas, kita mesti berjuang untuk menjaga kedaulatan negara. Kapal LCS merugikan berbilion-bilion ringgit wang negara. Alah, apa cerita bilion-bilion? Bilion mana bilion? Apa? Depa apa panggil kat dia apa? Apa? Apa 10 ha? Apa? Mana ni? Bilion-bilion wang rakyat ni hilang ni. Bertanya dengan dia lah. Tu kata kalau pemimpin ni kan, orang tua kata macam mana tau? Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri lah. Lah ni kita dengar fasa mereka duk bohong kan. Bohong itu, bohong ini. Lepas ni tengoklah. Mencuri pula. Sebab orang tua dah pesan lah. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi kita kena fokus lah. Esok kita tengok curi pula lah. LCS tak siap pula. Adalah benda lain nak curi pula. Sebab starting dengan bohong. Okay, tuan Tun M tipu ke apa benda ni pula dah. Pasal Tun M ni, kami bukan nak tahu pasal cerita kes pengampunan tak pengampunan, lantak pilah. Saya pun tak pernah cerita pasal pengampunan tak pengampunan ni. Bagi saya mampu happy lah. Benda tu dah berlalu 1998 kan. Dah pi, saya pun tak pernah sebut liwat-liwat apa, tak pernah luar tabi'i, mengikut belakang, jubuk apa, saya tak pernah sebut. Jadi benda tu happy lah kan. Lah ni kita duk fikir tentang hang jadi Perdana Menteri, apa vision hang untuk negara, bagaimana nak menguruskan negara, duk sembang pandai formula sana sini, akulah Menteri Kewangan terbaik dunia, dunia semua bagi penghormatan, Brunei pun mai bawa naik kereta, apa nama ni, negara Arab mai sujud, hari-hari ulama mai cium apa Anwar Ibrahim semua, tapi harga telur tak selesai lagi, apa harga ayam duk mahal lagi, ekonomi kita nak menghadapi ekonomi yang teruk pada tahun 2023. Kod lah, mana nak tahu dia baik dengan negara Arab, mana nak tahu Arab nak bantu kita daripada segi ekonomi ni. Duk kata Brunei nak main hantar kan, mana tahu Brunei nak main hantar mai apa ketua emas kan bagi kat rakyat Malaysia. Daripada duk cerita saja kawan nu main melawat, kawan ni main melawat, apa Erdogan telefon, kod lah kan Erdogan nak main labur di Malaysia, 200 bilion ke 300 bilion, kita nak dengar lah. Oh sorry Erdogan call saya, yo bro apa khabar, sihat lah semua, lebih kurang tu lah translate dia kan. Oh Anwar jadi Prime Minister, oh bagus ya jadi Prime Minister. Dia akan Penang kan, Erdogan pun cakap lorak Penang kan dia, Allah jadi PM bagus main benda corot Tok Kun kita, Pulau Pinang jadi Perdana Menteri lah. Kau Erdogan nak main hantar, tak main hantar apa pun kan, semua pakai telefon dia. Amerika telefon, hari tu banyak negara telefon, lebih kata seluruh dunia lah telefon dia. UK telefon, Jepun, China, apa nama, India, Arab Saudi, Qatar, apa Sweden, Netherlands, New Zealand, apa Amerika, Iraq, Iran, apa Rusia, betul mana lagi, Mongolia, semua negara dunia semua telefon Anwar. Indonesia, Filipina, Thailand, South Korea, lepas tu mana lagi yang tak sebut, semualah Greece, United Kingdom, Ireland, Itali, semua kau dia lah, semua kawan dia lah semua. Tapi apa yang dia boleh buat untuk negara kita tak nampak lagi lah. Okay, saham Malaysia naik 5 sen, don't play Maldives, semualah kira seluruh Wakanda, Zimbabwe, semua Zimbabwe, semua telefon dia, Uruguay apa semua telefon, Nigeria semua, Nigeria pun telefon dia, yo apa semua kan, apa khabar lo, you jadi Perdana Menteri sekarang, semua telefon dia, jangan risau, semua telefon dia, seluruh dunia telefon dia. Tapi ayam pun tak boleh selesai, ayam pun kena ambil kat India, ayam pun kena ambil kat India. Apa nama, ayam dalam telur, ayam dengan telur tak selesai. Kita ingat kan nak main semua kawan kan, oh you Anwar, you apa telur ada masalah kat negara, benar tunggu saat kami main hantar main, semua bukan hantar main telur ni dekat airport penuh, daripada Rusia, telur, Sweden, Arab, semua bukan nak tolong dia lah. Sebab style dia cakap ni, macam mereka ni pemimpin dunia ni,
Kan orang Pakatan Harapan duk cerita depa ni memang bagus lah, memang baik dengan luar ni. Hantar semua Indonesia, Brunei semua main hantar telur main di Malaysia. Jadi telur di Malaysia ni sampai rakyat Malaysia pun buka kepala tengok, "Ui, telur." Banyak telur ni bertimbul atas kepala telur. Kan? Kita ingat macam tu lah, tapi telur pun tak selesai. Kan? Okey, dan budak sekolah dapat 150. Itulah yang dapat tu ada Brunei bagi. Kelakar lah. 44 penjamun telefon juga kan. Mak Sabu nyorok Larban. Itulah pasal dia. Tak tahu nak kata lah. Okey lah tuan-tuan, saya rasa setakat tu saya. Sekali kalau saya buh lebih-lebih, sekali mereka panas. Kesian kat mereka kan. Sekali mereka mengadu dekat Amerika apa semua. Sekali Island pun saya punya Facebook kena tutup sekali. Sekali berkata budak ni buat toya boleh. Dia telefon Island lah. Yo Mak Zuckerberg. Ni ada budak ni mamu seekor. Dia Pulau Pinang main hantar saya gelugak. Dia buat kalut kat dalam Facebook. Kali amput memang buat blog dia punya Facebook. Nayak saya tak boleh dapat live lah. Jadi lebih baiklah kita habiskan. Ya, hang sakit hati saya pun tak sakit hati lah. Tapi kita mengharapkan ada negara lain yang main hantar. Okey tuan-tuan, setakat